Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi untuk bicara yang sentiasa memberikan kepada anda input-input yang baru untuk pengetahuan kepada kita dan menjawab persoalan pastinya di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan anda semua bersedia untuk mendengar perbincangan dan mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan pada hari ini. Mudah-mudahan segalanya berjalan dengan lancar. Sedang penonton, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan akhlak dengan topik adab bersuah foto. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Dan jangan lupa sebar-sebarkan kepada sahabat anda. Semoga semuanya boleh menyaksikan Tanyalah Ustaz pada ketika ini. Sudah menonton, kalau kita sebut berkenaan dengan kehidupan di alam zaman teknologi pada ketika ini, sudah tentu dan sudah pastinya sekeping gambar itu sangat-sangat berharga. Kadang-kadang sekeping gambar boleh mendatangkan satu kebahagiaan, sekeping gambar juga boleh mendatangkan kedukaan dalam kehidupan, ataupun juga 1 minit ataupun 1 detik ataupun 5 saat punya video boleh mendatangkan kemudaratan, dan juga 5 detik 5 saat punya video juga boleh mendatangkan keceriaan dalam kehidupan. Sudah tentu dan sudah pastinya dalam perbincangan adab bersuah foto ataupun dengan izin hari ini kita sebut sebagai selfie ataupun wifi itu itu yang kebiasaan dilakukan dalam kehidupan seharian. Tak ada orang nak tolong ambil gambar, maka kita akan gunakan tangan kita sendiri untuk bersuah foto. Jadi hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, untuk merungkai perbincangan berkenaan dengan adab bersuah foto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz. Hari ini kita bab adab Ustaz. Ya. Biasanya Ustaz, kalau timbul di Tanyalah Ustaz, biasanya Ustaz akan bagi suatu tamparan hebat kepada penonton-penonton. Hari ni kita nak tampar belakang Ustaz. Kita nak bagi satu tamparan hebat kepada penonton-penonton, nak bagi tahu dengan sebenar mungkin apa itu adab ketika mana dengan mungkin di media sosial, ataupun juga yang paling penting sekali adalah merangkumi keseluruhan adab bersuah foto tersebut. Sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Azrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertamu dan bertemu dalam majlis ilmu, dan kali ini tajuk yang mungkin dekat dan juga mungkin kita rasakan selfie je kot. Siapa nak diangkat menjadi satu tema, bukan ada masalah apa pun. Tapi sebenarnya apabila kita membicarakan tentang situasi dan nuansa masyarakat hari ini, kita melihat bahawasanya perkembangan dari aspek teknologi, perkembangan dari aspek budaya, teknologi, budaya, peradaban dan seumpamanya itu menjadi satu perkara yang sebenarnya harus kita perkatakan. Sebab saya pernah mendengar kata-kata daripada Ustaz Baharul Makjui, dia kata teknologi mematikan budi. Nampak? Maksudnya kadangkala apa yang berlaku pada hari ini oleh kerana kita sudah tidak, seolah-olah tidak mempunyai sempadan dari sudut media, tidak mempunyai sempadan dari sudut percakapan, tidak mempunyai sempadan dari sudut orang kata apa, nak komen dan sebagainya, maka pada hari ini masyarakat terdedah dengan teknologi yang mana pada hari ini kita boleh mengharuskan sesuatu yang pada norma dan adat serta adab sebelum ini perkara itu dijaga. Jadi apabila kita membicarakan soal akhlak, soal adab, dia tidak terkecuali dalam semua aspek kehidupan. Kerana Syekh Mahmud Shaltut menyebutkan bahawasanya Islam ini terbina daripada 3 komponen. Komponen pertama, al-Islamu aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan. Islam tu akidah, syariat dan akhlak.
Kita ada akidah kita yang menunjangi iman kita, yang menunjangi tauhid kita, yang menunjangi pegangan kita dan kepercayaan kita serta keimanan kita kepada Allah. Kemudian kita ada syariat yang akan mendasari dan melatari kehidupan kita, kerja buat, muamalat dan seumpamanya, ibadat terutamanya. Dan yang ketiga daripada kedua-dua itu, kalau ada akhlak, ada akidah tapi tidak berakhlak, maka akidah itu tidak sempurna. Ada syariat, tak ada akhlak, akhlak itu syariat itu tidak sempurna. Ada akhlak, tak mungkin orang yang berakhlak tapi sunyi daripada syariat dan akidah. Kerana itu kita melihat ketiga-tiga ini dirangkumkan menjadi satu elemen yang namanya Islam. Islam itu merangkumi ketiga-tiganya. Maka persoalan adab, persoalan akhlak, persoalan pesona hidup manusia ini adalah sebenarnya sumbernya Rabbani. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Walaula fadlullah, kalaulah tidak kerana kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, fadilat yang telah Allah kurniakan kepada kamu, ma zaka minkum min ahadin, tidak mampu seseorang daripada kamu untuk menyucikan seseorang yang lain, walakinallaha yuzakki man yasha, Allah lah yang berhak menyucikan sesiapa yang dikehendaki, wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang maha luas dan maha mengetahui. Begitu juga datang daripada sumber kedua dalam perundangan Islam ataupun menurut Al-Imam Syafi'i, sumber yang sama kuatnya dengan Al-Quran, kerana kedua-duanya adalah merupakan wahyu, iaitu Nabi SAW. Hadis Nabi SAW, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang terdapat, kemuliaan-kemuliaan yang terdapat dalam akhlak itu. Maknanya dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW, akhlak sebelum itu seolah-olah belum sempurna, tetapi kesempurnaan akhlak itu terbina dan juga terhasil dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Al-Hasanul Basri kata, la adaba liman la aqla lahu, tidak ada adab bagi orang yang tak ada akal baginya, wala haya'a liman la dina lahu, dan tak ada malu, tak ada sifat malu bagi orang yang tak ada agama kepada dia, wala wa ra'sul aqli mu'asyaratun nas bil jamil wal aqli tudriku ad-darani jami'an, dan kepala kepada urusan akal adalah bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dengan cara yang baik, cara yang cantik, cara yang molek, dan akal ini mampu untuk menakuli kesemuanya. Maksudnya kat sini bahawasanya ketertiban, keakhlakan, adab dan seumpamanya, ini adalah sesuatu yang sangat besar dipandang oleh agama, dan Nabi SAW sendiri memberi satu kenyataan yang sangat hebat. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada benda yang paling berat di sisi mizan kecuali dengan akhlak yang baik. Maksudnya itu adalah satu benda yang sangat dipandang tinggi dalam agama dan bukan diremehkan. Baik. Adab bersuah foto, pastinya kita nak melihat apa sebenarnya yang menjadi perincian apabila kita ni nak bergambarlah dalam istilah senang fahamnya. Apakah yang patut kita lihat? Adakah daripada sudut gambar diri kita yang mahu diambil tersebut, adakah patut untuk digambarkan kepada masyarakat ataupun tidak? Yang kedua adalah hajat ataupun keperluan atas gambar tersebut diambil ataupun diletakkan di mana-mana media sosial contohnya. Dan juga daripada gambar tersebut, adakah ianya akan mengundang sesuatu yang baik ataupun yang buruk? Jadi itu yang patut kita perhatikan. Terus kita pergi kepada soalan yang pertama dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Terkadang bersuah foto ini boleh menjadi satu ketagih, tak kira masa dan tempat, sehingga menjengkelkan orang di sekelilingnya. Apa pandangan Ustaz? Soalan kedua, bagaimana adab yang sepatutnya ketika bersuah foto dalam situasi orang ramai ataupun sesak? Kadang-kadang ketika ingin bergambar, pasti ada yang lalu lalang hingga menyebabkan kita rasa kurang selesa. Terima kasih juga sahabat kita Syahira Lia Muhammad untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali bila sesuatu itu sudah menjadi satu kegilaan dalam diri kita, memang betul lah dia akan menjadi satu ketagihan. Kadang-kadang tak kena masa pun, kita nak selfie saja. Ada yang satu tu buat mungkinlah troll kan,
Jangan lupa bila orang pergi, kadang-kadang orang tak kira di mana-mana saya, di tempat ibadat ke ataupun di tempat-tempat yang cantik, di apa nama tu, di tempat peranginan, tempat pelancongan sebagainya, ataupun kat mana-mana lah, dalam restoran itu paling ramai lah, yang tunjuk gambar apa makan hari ni, apa masak hari ni, semualah nak tunjuk dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebenarnya melanggar norma. Sebab saya pernah pergi ke beberapa negara yang mana negara itu memang pantang dia orang ambil gambar kalau tak minta izin. Okay, pantang dia. Maksudnya terutama sekali gambar anak mereka. Contoh kita duduk pergi negara Eropah, tengok anak budak comel, putih melepak, mata biru, ada mata sebelah biru sebelah hijau, macam-macam lah. Kita pun untuk ambil gambar ataupun nak pergi selfie dengan dia. Kadang-kadang offended, bapak dia, mak dia rasa tak boleh. Ni apa ni? Apa saya nak ambil gambar anak aku? Walaupun niat kita tu niat yang mungkin murni, kita seronok tengok baby tu ataupun budak tu. Tapi di setengah kawasan dan banyak kawasan-kawasan mereka agak sensitif. Dan kadang-kadang bila kita ambil gambar, dengan soalan kedua juga, bukan kita yang kurang selesa, orang ramai. Sebenarnya orang ramai tu pun tak selesa juga. Dia ni tak ada apa pasal pula nak. Dia pun malah gambar dia masuk dalam gambar tu. Dia pun tak maulah gambar dia masuk dalam ni. Itu hak privasi masing-masing, ya. Hak pribadi dan privasi, privacy yang kita kata sepatutnya kita hormati. Sebab itu dalam ketagihan, tak kira masa, tak kira keadaan ni, saya kira kita sudah, itu sebab saya katakan pada awal perbincangan tadi, kita sudah hilang adab. Kadang-kadang selfie kat kubur mah nak selfie, tengah orang masuk mayat tu dia punya selfie. Jadi benda-benda ni kadang-kadang dia mencemar dan merosakkan suasana. Okey, tak kena gaya dan sebagainya. Ini satu perkara yang orang Islam dia mempunyai mizan, dia ada timbangan, neraca timbangan yang baik, yang buruk, yang molek, yang jelek dan sebagainya. Ada perkara-perkara yang harus kita fikirkan bahawasanya tempat ni sesuai ke tidak? Keadaan ni okey ke tidak? Dalam contoh keadaan kita contohlah kita jumpa orang yang kita minat, pemimpin ke ataupun artis ke siapa ke kan. Kadang-kadang bila kita ambil gambar, gambar ni dalam teknologi semasa dia boleh dimanipulasi dan boleh buat macam-macam. Jadi kita kena berhati-hati dan bukan sewenang-wenangnya, maka ketagihan itu harus dikawal dengan kewarasan. Betul. Daripada soalan tadi dapat kita fikir satu kerisauan sebab dia gunakan perkataan sudah pun ketagih untuk bersuah foto. Pantang di mana, tak kira apa telefon ataupun alatnya itu akan dikeluarkan untuk bersuah foto. Sidang penonton berehat seketika, kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus bersama kami. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita, adab bersuah foto. Saya fikir mungkin ada orang segelintir yang dia rasa tak lengkap kehidupan dia satu hari 24 jam kalau dia belum lagi bersuah foto. Dia akan pastikan dalam kehidupan dia, sesibuk macam mana pun, sebusy macam mana pun, banyak kerja macam mana pun, tak sihat macam mana pun, dia akan bersuah foto. Kerana bersuah foto adalah pelengkap kehidupan setiap manusia. Ya ke Ustaz? Tapi dia dah jadi macam tu Ustaz kan? Ya, dia bagi pelengkap kehidupan seorang manusia. Di telefon dia tu penuh gambar muka dia je Ustaz. Baik. Kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalannya, Assalamualaikum. Apa hukum bersuah foto sambil memegang anjing diupload dalam media sosial dengan status pegang tangan awek, tak ada pula kau cakap haram. Pegang anjing, sibuk kau cakap haram. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Tuan Muhammad Faizal untuk soalan ini. Satu benda yang sangat-sangat segar untuk kita bincangkan. Silakan Ustaz. Okey, pertama sekali kita kena jelas dalam urusan agama, sesuatu yang telah jelas haram, tak perlu nak sebut lagi haram. Pegang tangan awek tu belum jadi mahram kita. Dia pertama sekali bukan mahram kita. Yang kedua sekali belum lagi isteri kita yang halal dipegang, diperlakukan sebagaimana yang kita nak mengikut norma suami isteri sebagainya. Maka tetap haram. Yang haram dia tak perlu dah cakap dia pegang arak haram.
memang dah haram dah. Sesuatu yang haram dimaklumi pengharamannya, tak perlu lagi nak cakap dah benda tu haram. Tapi bila soal anjing, ya, dari sudut anjing ni memang ada khilaf hukumnya di kalangan para ulama. Dan kita berpegang dengan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahawasanya hukum anjing ni najis mughalazah. Dari sudut air liurnya, dari sudut najisnya, dari sudut badannya, keseluruhan bulu dia dan sebagainya. Maka bila kita mazhab kita begitu, adat setempat kita begitu, maka kalau kita buat sesuatu yang mungkin pada pandangan orang tu dia mungkin pegang mazhab lain, kata pegang anjing tak ada masalah, mungkin, tetapi perkara tersebut tak sesuai, maka orang komen lah, cakap haram pegang anjing. Sebab apa? Sebab mengikut masyarakat kita. Dalam hal ini, dalam Matalib Ulil Nuha menyebutkan la yambaghi al-khuruj min adatin nas mura'atin lahum wa ta'lifan liqulubihim. Kita tidak wajar untuk menyinggung ataupun keluar daripada adat kebiasaan manusia selagi mana adat itu berteraskan syarak. Apatah lagi kalau adat tu berteraskan syarak. So pegang anjing, adat dan juga budaya mazhab masyarakat kita Syafi'i, maka tak bolehlah kita buat, walaupun atas dasar kita ni mungkin kita ni veterina ataupun sebagainya, tiba nak tunjuk pula hari ni anjing, tak apalah, tunjuk je lah gambar anjing tu, tak payahlah kita pegang, ataupun tunjuk kita pun dekat dengan anjing tu, walaupun kita mungkin doktor dan sebagainya, itu darurat ataupun keadaan-keadaan yang dibenarkan, tapi bukanlah itu menjadi lesen ataupun alasan untuk kita pegang itu tidak. Sebab apa? Sebab dia melanggar norma tu. Kena faham ya, kat sini dia melanggar norma. Dan dalam Hasyiatun Najdi pula dia sebut, dia kata apa? Wali alla yahmiluhum ala ghibatihi. Kalau boleh benda yang dia buat itu janganlah membawa kepada orang boleh kata kat dia. Betul. Orang boleh mengumpat atas dia, orang boleh cakap sesuatu. Wa fil ghiba asyurah kal khuruj an adati ahli baladi wa ashiratih. Maksudnya apa maksud ribah orang boleh cakap ni adalah asyuhrah, kemasyhuran, dengan keluar, dengan membuat sesuatu yang mencari ataupun melanggar adat dia, adat kebiasaan masyarakat setempat ataupun keluarga dia. Mungkin adat itu adat masyarakat setempat, ada pula adat yang dibuat oleh family pun ada juga. Satu-satu keluarga, dia tak boleh macam ni, tiba-tiba dia buat benda tu. Jadi dia melanggar kebiasaan dan adat itu untuk tujuan mencapai sesuatu yang perhatian dan seumpamanya. Maka bukan timbul soal haram pegang awet, kau tak cakap haram. Pegang orang perempuan yang ajnabi tu memang confirm haram. Dalam bab anjing, ya ada khilaf. Ya ada khilaf. Tetapi dalam masalah kita, bila kita meraihkan suasana masyarakat setempat, pegangan kita dan seumpamanya, perkara tersebut tidak wajar dilakukan atas dasar melanggar sesuatu yang telah tetap dalam masyarakat, dan benda itu pun tak ada masalah dari sudut syarak. Betul. Baik, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, kita cuba nak lebarkan perbincangan kita, tetapi kita tidak akan meninggalkan menara kawalan perbincangan, iaitu adab bersuah foto. Jadi apabila kita teringat pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i berkenaan dengan 3 benda yang jangan diwar-warkan kepada manusia tanpa sebab yang mustahak. Satu, kerana umurnya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga keluarganya. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, 2 daripada 3 perkara tersebut biasanya akan menjadi satu bahan yang ada di dalam foto-foto yang kita sebarkan di merata tempat. Keluarga dengan harta kita. Jadi berbalik kepada adab bersuah foto sebentar tadi, apabila orang ini dia banyak menyebarkan gambar berkenaan dengan keluarga ataupun harta-hartanya, dah dipesan oleh Imam Malik jangan diwar-warkan tanpa sebab. Jadi menegur kepada perbincangan hari ini kepada manusia-manusia yang biasanya mewar-warkan tanpa sebab, mesti ada sesuatu yang dibimbangi oleh Imam Malik. Kenapa jangan diwar-warkan perkara tersebut? Mungkin Ustaz boleh bagi penerangan sikit kepada penonton. Secara umumnya, apabila pesanan ini datang daripada seorang yang alim ataupun ulama, dia sudah tentu mengandungi hikmah yang tidak terbatas. Betul. Maksudnya banyak benda. Dan hari ni dah ingat Azrin, bukan harta dengan keluarga je dia share, umur pun dia share dah. 3 benda ni dia share. 3 dah. Kenapa saya cakap umur share? Sebab sambut apa sedih? Mesti ada gambar kita. Mesti ada gambar kita. Mesti ada gambar kek. Bila ada gambar kek, ada gambar umur berapa? Ada belon tu. Belon orang umur. boleh kira belon berapa. Kalau umur 40 lebih, dia tahan lagi. Kalau umur dah 90 lebih, banyak belon nak guna tu. Terangkat kek. Jadi, subhanallah. Kita hari ni, benar kata-kata Imam Malik. Sebab dengan orang mengetahui umur, orang boleh mengetahui kelemahan kita. Biasanya orang yang sudah tua ini
kalau dalam perang sekalipun kita wajar untuk mengambil hilah untuk kita menunjukkan bahawa kita ni masih muda. Faham. Sebab di medan perangan, sebab kalau tengok alamak yang main ni semua tua-tua, otak-otak lah, dan layu lah. Ini mesti menang ni. Mesti kita menang punya kan. Dia tak tahu otak banyak trik. Tu umur. Dari sudut harta, kenapa? Untuk mengelakkan daripada berlakunya orang hasad kepada kita. Keluarga, kenapa tak boleh dijelaskan? Kerana mengelakkan berlakunya ain kepada kita. Kalau ikut hukum, kalau saya ingat apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir dia, bila menafsirkan tentang wa min syarri hasidin idza hasad, daripada keburukan orang yang hasad ketika mana hasad dengki itu berlaku, dia sebut keburukan hasad ini lebih laju tiba kepada orang yang dihasadkan itu daripada lajunya sihir menyerang orang tersebut. Sihir pun lambat lagi, hasad tu lagi laju. Maknanya kita start aja ada hasad dekat orang, tengok aja ada ain je sampai dah. Maknanya inilah yang nak dielakkan sebenarnya. Dan inilah yang orang masyarakat kita bukannya dia peduli. Baby baru lahir, tengok ada orang mungkin dia teringin nak ada anak, tapi bila dia tengok orang dia rasa amboi mak dia ni asyik beranak ya. Asyik beranak, tunjuk gambar anak. Asyik ni tunjuk gambar anak je, ada beranak lagi satu pula. Jadi dia akan terasa, benda tu akan menyebabkan. Sebab itu dalam apa jua keadaan kita harus berfikir. Kita harus fikir, kita harus melihat kepada keadaan. Contoh, nak menunjukkan makanan, bukan sebab kita nak makan. Barangkali orang kata, kalau macam tu salah lah, saya duk buat video makan, duk tunjuk makan semua. Okey, video makan adalah merupakan satu video ke suatu foto makan yang bersifat educational. Kita faham dia bersifat educational. Takkanlah tengok buku resipi. Kalau buku resipi orang tua dulu memang tak ada gambar. Tak ada gambar. Dia tulis je. Tulisan pula sambung tu. Style pada cantik pula tulisan. Jawi. Kemas. Ada yang tulis Jawi. Tapi ada setengah-setengah dilukis pula rupa. Ada lukis. Jadi had tu bersifat educational. Okey, orang fahamlah itu bersifat educational. Ataupun orang yang nak educate orang lain bersuah foto misalnya. Ataupun orang nak educate orang lain cara nak tangkap gambar dengan angle dan sebagainya. Hak gemuk boleh nampak kurui. Hak kurui kalau nak nampak besar sikit kena duduk paling hujung. Macam itulah. Cara-cara dan sebagainya. Maka dalam hal ini benar, saya ingat kalau benar itu pesanan daripada Al-Imam Malik rahimahullah, jangan disebarkan tentang itu kerana hikmah-hikmah di sebaliknya. Benda itu boleh menyebabkan kita diancam. Bila orang kenal keluarga kita, orang boleh ancam kita dengan keluarga kita. Bila orang tahu tentang harta kita, orang boleh manipulasi kita. Mungkin ada orang yang berniat jahat datang untuk minta harta kita dengan cara yang tak baik, dengan cara penipuan dan sebagainya. Bila orang tahu umur kita, orang boleh buat macam-macam dekat kita. Sebab apa? Sebab orang boleh kaji tentang kedudukan kita, keadaan kesihatan kita dan seumpamanya. Jadi ini sesuatu yang saya kira wajar juga untuk kita berikan perhatian dan pedoman. Betul. Sebab tu saya sebutkan di awal tadi, kerana sekeping gambar ataupun satu video boleh menyebabkan hidup jadi lebih baik ataupun lebih mudarat daripada yang sebelumnya. Jadi berhati-hati, jaga adabnya. Dan seterusnya kita baca soalan di Facebook dari sahabat kita Ramli Saru. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, dalam situasi yang bagaimana boleh bersuah foto yang dibenarkan atau dilarang? Berdosakah dan wajarkah bersuah foto bersama pesakit sama ada keluarga atau kenalan ketika nazak untuk dijadikan sebagai kenangan? Ada yang berbuat demikian, adakah dikira tidak beradab Ustaz? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Ramli Saru untuk soalan ini. Mungkin saya dapat faham daripada soalan ini, katanya mungkin family ataupun kawan baik sedang sakit di hujung-hujung usianya, dia selfie sebagai kenangan takhir untuk buat gambar hitam putih. Ustaz, bagaimana? Pertama sekali, situasi bagaimana suah foto dibenarkan ataupun dilarang. Pertama sekali, suah foto yang tidak mengandungi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Contohnya kita nak selfie, kat belakang ada gambar ada orang pakai bikini ke, ada orang maknanya kita hati-hatilah. Tengok gambar belakang ada. Duduk di pantai. Di pantai. Carilah angle tak nampak orang. Ambil lah pokoknya. Ambil pokoknya lah. Okey lah juga kan. Tapi
Dia sengaja buat benda tu. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan. Okey, itu nombor satu. Ataupun bersuah foto dalam keadaan berpelukan lelaki dan perempuan, galak, nampak macam Islam, tentang artis. Artis ke? Siapa ke? Hang tak boleh pergi dekat dia juga. Hang tak boleh belaga bau juga dengan dia. Kok mana pun mesti ada syariah gap tu. Itu dia panggil. Orang sebut syariah gap tu kena ada. Walaupun sesiapa sahaja. Kadang-kadang benda ni berlaku hatta kepada para asatizah. Ustaz-ustaz pun berlaku juga. Ustaz-ustaz ni biasanya minat makcik-makcik kan. Ada orang malu-malu sikit. Dia minat makcik-makcik. Makcik tu pun tu dia galak bukan main kan. Itu dia kata, ustaz macam anak makcik. Memang macam anak masjid. Cuba kalau makcik tu rupa macam tak tahulah, tak mau sebut lah kan. Ustaz tu pun boleh gelong kat kepala kan. Jadi tak kira siapa. Manusia ni asal lelaki, asal berlainan jantina, asal itu dia boleh, syaitan itu mampu untuk memanipulasi nafsu dia. Faham. Jadi untuk elakkan pada tu kita tak boleh menjadikan diri kita terdedah kepada maksiat ataupun perkara-perkara yang boleh ni. Dan tadi ni soalan untuk orang tengah nazak sakit, tengok keadaan. Kalau kita kawan dan sebagainya, minta izin daripada keluarga. Boleh tak saya nak ambil kenangan? Saya saja. Saya tak. Dan keluarga kalau boleh dia tak mau sebar. Itu mungkin aib keluarga dia ataupun aib orang dia. Contoh dia isteri, suami dia terlantar sakit. Kita kawan baik suami tu. Minta izin saya nak tangkap gambar. Boleh tak? Saya ni. Boleh tak? Boleh tangkap gambar tapi tolong jangan sebar dekat media sosial. Itu aib dia mungkin. So boleh dengan keadaan-keadaan tertentu, tetapi bukanlah untuk semata-mata kerana nak disebarkan kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Subhanallah. Jujur dan amanah dalam setiap sesuatu yang diambil di telefon bimbit anda, dan pastikan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun sekeping gambar. Sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton tetap setia bersama dengan kita. Adab bersuah foto. Pastikan setiap gambar yang diambil menepati ciri-ciri beradab, dan juga jangan ada mengundang apa-apa fitnah di dalam gambar tersebut. Tak salah nak letak di mana-mana media sosial, tetapi pastikan semuanya itu tidak mencolok mata dan juga tidak ada mengundang sesuatu keburukan ataupun hasad daripada segelintir manusia. Baik, kita membaca soalan dari sahabat kita Faz Ismail. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, adakah terdapat adab bersuah foto di tanah perkuburan? Adakah ianya dibenarkan dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Faz Ismail untuk soalan ini. Adakah Ustaz adab bersuah foto di tanah kubur Ustaz? Nombor satu sekali, benda tanah kubur ni dia bukan benda untuk dipertonton. Bukanlah. Dia dipertontonkan. Sebab apa? Dipertontonkan dengan cara apa? Dengan cara orang datang kubur. Orang datang ziarah kubur, tengok waktu kematian, ziarah dan datang mengunjungi untuk proses pengkebumian. Ya, untuk mengambil ibrah dan sebagainya. Dan Nabi SAW dalam satu hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Aku pernah melarang kamu daripada ziarah kubur, sekarang ni ziarah sebab boleh mengingatkan kamu kepada akhirat. Tapi perbuatan selfie dan sebagainya ni nak ingat akhirat ke, nak ingat apa, kita tak tahulah. Pertama sekali, benda paling tak wajar sekali untuk kita pergi kubur ni bukan untuk kita nak takar gambar. Itu nombor satu lah. Nombor dua, ikut balik nombor satu. Tapi kalaulah benda tu perlu untuk, contohnya kita nak rakam sama-sama dengan kawan-kawan lama tak jumpa, tangkap gambar tak apa. Tapi bukan untuk bertujuan untuk satu, boleh kita kalau nak cerita dekat orang, kita nak bagi tahu dekat orang, okey saya datang menghadiri mengunjungi jenazah ni, orang ramai dan sebagainya. Itu sekadar pemakluman, pemberitahuan. Apatah lagi kalau benda tu orang yang masing-masing semua kenal dan tahu, dan perbuatan itu, okey, dia ada thin line, dia ada satu garis ataupun jalur yang kabur dekat sini ataupun jalur yang kelabu antara boleh dengan tak boleh. Boleh tu
kalau kita pastikan tadi tidak mengundang fitnah ataupun apa-apa yang bersifat keburukan dan sebagainya. Nak ambil gambar apa? Ambil mak satu sudah lah kalau hak selfie tu. Ini 10 hang selfie. Nak tunjuk seorang tu je. Okey, satu. Yang kedua, tidak mencemar ataupun melanggar peradaban terutama dengan keluarga si mati. Itu dan kita minta izin lah. Sepatutnya itu yang berlaku. Dan yang ketiga, tidak menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Contohnya kadang-kadang bila terambil sebuah foto, lepas tu ada pula mungkin gambar kat belakang tu ataupun suasana kat belakang, terutama kat kubur pun boleh berlaku macam-macam. Betul. Kan? Suasana yang mungkin tak baik, tak elok. Yang tu kita kena hati-hati dan kalau boleh tidaklah boleh disebarkan perkara tersebut. Jadi apa-apa pun kita pergi ke kubur, tujuan kita untuk mengunjung, menziarah ataupun mungkin okey, contohnya kita ambil gambar, kita bagi kepada ahli keluarga yang tak boleh nak datang ziarah, contoh orang perempuan, tak di apa nama galakkan pun untuk pergi datang ke kuburan, apatah lagi kalau isteri kepada si mati dan sebagainya. Itu hukum-hukum yang kita tahu perbincangannya di kalangan para ulama dan juga para fuqaha. Tapi tujuannya ambil gambar pasal apa? Pasal mungkin takut kubur tak cam kubur mana satu. Kematian mungkin boleh berlaku sehari 2 kali, 2 orang 3 orang. Kubur mana satu tanam tak sat ni. Mungkin tujuannya ambil gambar tu untuk menentukan sebagai panduan sahaja. Okey, jadi itu perkara-perkara yang harus kita awasilah. Ataupun mungkin juga dia beranggapan sebagai marketing tanah perkuburan. Oh, marketing tanah perkuburan pening juga lah. Tapi rasanya tanah perkuburan tak perlu dimarketing. Tak perlu dimarketingkan. Sebab siapa-siapa pergi pun memang confirm kat situ je lah dia duduknya. Mungkin juga dia macam tu kan. Sekarang saya berada di tanah perkuburan, jadi siapa-siapa yang mungkin nak kematian mati, boleh datang ke sini. Ataupun siapa nak mati boleh datang sini. Jadi dia buat macam satu benda jenaka. Itu yang kita tak nak. Buat satu benda jenaka. Baik. Seterusnya dari sahabat kita Mak Etun. Soalannya katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita sebarkan gambar kemalangan, kematian yang aib walau apa juga tujuannya? Boleh ke Ustaz? Terima kasih katanya. Terima kasih juga Mak Etun untuk soalan ini. Mayat ataupun kemalangan untuk disebarkan, apa tujuan? Boleh ataupun tidak? Mungkin untuk pengecaman. Baik. Apa? Dalam satu kaedah umum disebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan, mengharuskan, membenarkan ataupun menjadi justifikasi kepada cara ataupun perkara yang kita sedang buat. Faham? Contoh, dia ni orang biasa tapi dia tangkap gambar. Okey, ada dua. Satu, barangkali dia rasa gambarnya itu perlu untuk tujuan forensik. Tadilah nak cam dan sebagainya ataupun tengok tak ada orang ambil gambar. Maknanya dia je ada gambar. Jadi gambarnya itu dia boleh ambil kalau tujuannya itu bagus. Tapi kepada siapa dia akan bagi? Sudah tentu kepada pihak penguasa, sudah tentu kepada orang yang nak semak benda tu, ataupun contohnya macam baru ni kan kemalangan yang berlaku kapal terbang jatuh kan. Ya. Bila mana pihak-pihak berwajib menyatakan ada tak orang-orang yang mengambil gambar ataupun kebetulan terakam video event tu berlaku, boleh tak share? Kat situ dia justifikasi yang betul. Mungkin benda tu terakam secara sekarang ni kereta banyak dashcam kan, terakam secara tak sengaja, tapi dia simpan benda tu, bukti itu bukan untuk disebarkan semata-mata kerana nak disebarkan, tetapi betul-betul ada kegunaan. Maka di situ ada keharusan yang boleh dibuat. Tetapi kalau saja-saja nak pergi tengok, tengok ni mati, lepas tu di-share pula dengan orang, nampak pula ni, apa perasaan keluarga, apa perasaan mungkin anak-anak yang baru ni kita tengok ada satu family meninggal kan, anak dia yang sulung saja yang tak mengikuti keluarga tu, sahabat kita imam yang di Pahang tu. Maknanya mungkin kalau orang duk ambil gambar, dengar ceritanya keadaan apa, ada badan terpisah dari kepala kan, kalau kita pergi ambil gambar tu, lepas tu kita sebar pula kat orang, apa kalau benda tu berlaku kat kita dengan keluarga kita, rasa kita redha tak? Jadi benda-benda ni kita harus ada timbal balik, dan kalau tak perlu tak payah. Maknanya kita tahulah kalau masa tu kita nampak polis pun bercenggah dah, CSI pun ramai dah, bomber pun ada,
ni apa nama tu, ambulans pun ada. Tak payah kalau nak ambil gambar lah, depa pun sendiri berlambak dah, ada kamera, ada semua sekali kan. Jadi tak perlulah, kecuali benda tu berlaku, contohnya berlaku tiba-tiba depan dan sebagainya, perlukan pada kejadian tu. Yang berlaku hari ni adalah orang kita ambil gambar tapi tolong tak. Ini masalah orang kita, dia ambil gambar, tengok tu kawan tu tolong. Dia yang hak kita sepatutnya pi tolong dia. Okey, jadi bukannya pi ambil gambar dia ataupun pi buat sesuatu yang mana benda itu akan menyebabkan perkara yang lebih buruk berlaku kepada dalam situasi tersebutlah. Tapi itu memang realiti pada hari ini, Ustaz. Kalau seseorang tu duduk dalam laut nak lemas antara dua benda, dia akan tekan gambar ataupun tekan gambar dulu. Baru selamatkan. Baru selamatkan. Yang penting ada gambar tu. Yang penting ada gambar. Dan gambar tu lah yang akan diupload supaya banyak like. Menunjukkan dia hero. Sebab tu saya teringat apa nama Syekh Al-Arifi kalau tak salah ingatan saya, ataupun Syekh Aid Al-Qarni. Dia pernah sebut, dia kata alhaakumut takasur, dulu ni kamu dilalaikan dengan at-takatsur. Dalam hadis, dalam tafsir menyebutkan takasurul amwal wal aulad wal jah, maknanya pada ketika itu dulu takasur dari sudut apa? Dari sudut harta, anak pinak, keluarga dan sebagainya. Tapi hari ni takasur apa? Takasur dari sudut like. Nak orang paling banyak like, nak paling banyak bagi apa nama tu love ke, nak paling banyak bagi bunga, rose dan sebagainya. Hak tu TikTok lah, saya tak mahu TikTok lah tu. Tahu tu kira okey. Adalah tahu lah juga. Biasa dapat ikan paus ke? Tak tahu. Ikan paus. Ustaz, satu soalan simple, Ustaz. Satu soalan simple, soalan yang bagi kata orang ni soalan suka-suka je lah. Kalau kita ni contoh saya suah foto dengan Ustaz, perak kita ambil sekali Ustaz. Setelah habis tanya Ustaz, saya bersuah foto. Itu perlukah saya minta izin pada Ustaz untuk saya upload gambar tersebut? Okey, apabila contoh benda ni boleh berlaku secara mu'atah, iaitu redha meredai antara keduanya. Maksudnya kalau Ustaz jom kita selfie, kalau dia setuju untuk selfie, maknanya setuju lah tu. Dia okey lah tu. Kalau dia tarik muka dia masuk dalam frame, maknanya dia okey lah tu. Tapi kalau Ustaz jom kita selfie, dia buat tak tahu ataupun dia ni kita faham lah bahawasanya dia kita pun ambil curi-curi. Kita ambil curi-curi. Maka itu kita melanggar privasi dia. Intihak hormatan nas, maknanya kita telah melanggar satu kehormatan yang harus kita bagi kepada manusia. Itu langgar had lah tu. Saya ingat pernah sekali nak suah foto dengan geng-geng yang buta. Saya pernah pergi ada satu program baru ni dengan geng-geng buta kan. Bila saya angkat phone, lepas tu saya kata jom selfie. Depa tu pandang tu, depa tu buta, tapi pandang memang betul kat kamera. Saya pun tak tahu macam mana. Yang tu yang paling saya kagum sekali dalam pengalaman selfie saya. Fitrah manusia. Sampai lagu tu orang buta pun boleh tahu kamera tahu nak. Lagi satu dia yang saya perasan lah. Apabila telefon diangkat ke atas menggunakan sebelah tangan, tak payah dikoman. Tak payah ada komando. Orang akan automatik akan pergi ke atas dan terus. Dia satu lumrah kejadian manusia hari ni. Bak kata kasarnya pantang melihat kamera. Baik Ustaz, kita akan teruskan dengan perbincangan kita, tapi sebelum itu kita nak redakan keadaan seketika, nak tenangkan jiwa. Kembali selepas ini untuk adab bersuah foto. Berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Saya kadang-kadang pernah terfikir, ada tak manusia di atas dunia ini yang dia bersuah foto sekali tangkap terus post? Ada tak Ustaz agak-agak? Barangkali automatic setting. Automatic betul-betul ambil gambar tu memang bak kata orang betul natural beauty-nya. Memang ambil tu terus jadi pula. Terus jadi. Dia pandai. Ada manusia yang lagu tu lah. Ada. Tapi biasanya ada tu yang mungkin dia tu rasa macam okey kot, padahal tak sebenarnya. Kan? Tapi biasanya memang dia akan ambil sekali, dia akan check, dia kata tak okey lah. Ambil kali kedua check, tak okey lah. Ambil kali ketiga dia okey, orang sebelah pula tak okey. Dia nak betul, dia cuba nak mempercantikkan gambar tersebut. Tapi sayang, gambar tu dah cantik, adab dan nak upload tu tak apa cantik. Itu yang kadang-kadang kita nak kena betul. Gambar dan adabnya dan kontennya pastikan selari cantik, sama-sama cantik. Baik, kita nak ambil soalan seterusnya dari sahabat kita Ustaz, Fadli Mak Syah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya,
apakah adab-adab yang perlu dijaga ketika mana mahu bersuah foto di masjid, surau, sama ada di dalam mahupun di luar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Fadli untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, kalau dalam keadaan kita dah, contohnya lah kan, pertama sekali kita perlu pastikan apa yang kita buat tu langgar syariat ke tidak. Itu nombor satu. Apa maksud langgar syariat? Contohnya, orang dah semayang, semayang telah pun didirikan, imam tengah duduk baca, kita masuk, kita selfie dulu, lepas tu baru nak masuk saf. Sedangkan arahan untuk kita adalah bersegera untuk pergi semayang tu. Betul. Maka perbuatan itu dianggap alah sambil-sambil je, tapi dianggap sebagai penangguhan juga kepada yang sepatutnya kita pergi, kita terus pergilah. Nombor satu. Nombor dua, kalau kita berada dalam majlis ilmu, yang mana dalam majlis ilmu itu syekh ataupun guru yang mengajar tu telah tetapkan jangan ada handphone, jangan ada sebarang gangguan. Tiba-tiba kita main perpap, kita tangkap gambar, maka kita telah melanggar adab dalam majlis ilmu yang berlaku dalam masjid, surau dan sebagainya. So itu kena jaga dululah, kena tengok dulu sesuai ke tak sesuai. Contoh, kita nak ambil video ketika orang azan misalnya, bolehlah, tapi cara dia janganlah sekerat-sekerat. Maksudnya Tok Bilal tu tarik Allahu Akbar, Allah, potong, bagilah perhabis kan, sampai habislah, maknanya. Ataupun ayat Quran yang bila dirakam dipotong separuh, maknanya tak habis ayat dan seumpamanya. Ini dalam perkara-perkara ni kita kena teliti juga sebenarnya, kan, kena teliti juga. Okey, jadi kalau kita nak buat benda tu, maknanya kita tahu bahawa tidak ada sebarang pelanggaran dari sudut syariat ataupun seumpamanya. Itu nombor satu. Nombor dua, apabila kita tangkap gambar tu, kalau dalam masjid dan surau, bukanlah tempat-tempat yang memungkinkan orang tahu di mana ni. Contoh, kita tangkap gambar ada peti besi. Orang tahu ada peti besi. Jadi secara umumnya memanglah orang masuk pun orang tahu yang nak masuk masjid. Orang nak mencuri pun dia masuk, dia tahu, boleh jumpa. Tapi benda tu akan menyebabkan mudarat kepada keselamatan apa-apa saja. Ataupun selfie rantai meh besar. Rantai meh bukan meh besar. Kita sendiri mudarat hak kita. Betul. Tapi dari sudut masjid surau ni, contohnya tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat tu tak sesuai untuk kita ambil gambar, dan boleh menyebabkan perkara yang tidak selamat, mudarat kepada masjid surau. Itu kita kena jagalah. Ataupun perkara-perkara yang kita ambil gambar tu menunjukkan masjid surau tu tidak terurus, tidak terjaga dan sebagainya. Keaiban. Jadi mendatangkan keaiban pula. So benda-benda tu kita kena kawal dan jagalah. Tapi itulah, apabila hari ni dia masuk saja di dalam masjid ataupun duduk di dalam saf, maka dia akan bersuah foto, ambil gambar sebagai bukti yang dia bukti yang solat. Dia tumai semayang. Lepas tu bawah tu dia punya caption ada tulis, kalau tak tunjuk orang tak tahu. Tu dia. Ini dia panggil sum'ah. Man samma'an nas sama Allahu bihi. Maknanya man samma'an sama Allahu bihinna. Siapa yang sum'ah, dia nakkan benda tu sampai ke telinga orang, Allah sampaikan, tapi dia tak dapat pahala apa-apalah. Dalam satu hadis yang lain, Allah akan sampaikan hatta kepada binatang-binatang pun dengar apa niat dia tu, dan binatang-binatang akan mengeji dia. Itu pun nak tunjuk ke orang. Maksudnya sum'ah ni bukan perkara kecil. Dia boleh sampai ke penglihatan. Kalau dia sampai penglihatan manusia dan pendengaran manusia, maknanya dia dapat yang tu lah, dapat. Yang khawatirnya sampai ke binatang pun dengar, Allah sampaikan juga, tapi binatang tu buat apa? Maki dan kutuk dia dan hina dia kerana benda tu. Jadi yang tu tak apa lagi dai. Okeylah juga. Yang ni tengah sujud dia selfie. Tengah sujud selfie. Tahiyat akhir gambar jari. Dahsyat. Itu yang memang tak boleh. Masa bila dia ambil, Ustaz? Tak tahulah. Barangkali dia pasang kan? Kat tubuh dekat dada ni ada dia punya kamera tu kan. Aduh, sampai ke tahiyat akhir, sampai ke sujud. Itu bukan ketagih dah tu. Itu memang rosakan. Betul. Semayang buat live. Macam mana Ustaz? Kita runsing melihat fenomena yang berlaku pada hari ni. Baik. Soalan seterusnya dari Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz.
agak panjang sedikit soalannya. Katanya bagaimana adab-adab bersuah foto ketika kita melakukan ibadah umrah dan haji semasa di tanah suci Makkah dan Madinah. Baik. Agar tidak mencemarkan ibadah dan lari daripada nawaitu asal, melainkan untuk mendapatkan redha Allah, dan gambar-gambar tersebut diambil hanya sebagai kenangan kerana bukan mudah untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ikhlas kerana kerana terlalu banyak pengorbanan perlu dilakukan untuk sampai ke sana. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Al-Syal. Terima kasih sahabat kita. Dan saya tambah sikit Ustaz, ada pula hari ni yang dia buat satu-satu produk marketing di hadapan Kaabah Ustaz. Bagaimana? Sedikit teguran. Yang pertama sekali, tak salah nak ambil gambar di Mekah depan Kaabah, tepi Hajarul Aswad. Kalau dia boleh duduk atas Kaabah, boleh nak ambil gambar pun ikut suka dia. Kalau dulu-dulu, kalau saya suka tengok orang dahulu lah. Waktu zaman teknologi belum lagi berkembang. Pinet kapal sebagainya. Dia pun ambil tu betul-betul sebagai satu kenangan. Nampaklah benda tu kenangan. Bukan nampak benda tu sebagai satu kemasyhuran, tunjuk dan sebagainya. Tu nombor satu. Nombor dua, kalau kita sedang berada dalam keadaan melakukan ibadah tawaf ataupun sa'i, ataupun dalam keadaan memang sedang beribadah. Contohnya, terlebih-lebih lagi sa'i dan tawaf. Sebab kedua-duanya ini ada syarat dia. Syarat dia tidak berniat selain daripada tawaf dan sa'i. Sukar sebenarnya untuk kita kontrol. Kalau kita berjalan pusing tu kan. Sambil jalan, sambil kita tu cakap pula tu. Ni sebenarnya kita tengok pusing, tengok ramai orang. Ya Allah. Nangis pula. Buat kerja sambilan jadi buat kerja sambilan. Itu dikhawatiri boleh melarikan niat kita tawaf. Kita nak pergi tawaf kan, nak pergi tegak gambar. Ini tujuh pusingan. Dia pusing, dia pusing. Okey, contoh kalau ada orang tu tujuannya untuk pendidikan, boleh saja dia buat benda tu. Okey, saya nak tunjuk ni tujuan pendidikan, bagi tahu tujuan pendidikan, tapi bukan dibuat ketika mana dia sendiri sedang melaksanakan umrah ke, ataupun buatlah waktu dia tawaf sunat atau sebagainya. Ataupun dia tak ada apa, dia pergi tempat sa'i pakai baju biasa jalan. Okey, ni saya nak tunjuk sa'i macam ni. Apa yang dikatakan tempat hijau macam ni. Mungkinlah untuk tujuan pendidikan, geng-geng travel nak buat video, nak buat dokumentari, tak apa. Itu okey, tapi dengan tujuan yang betul lah. Tapi kalau orang individu ni tak payahlah. Doa pun dia nak pergi tayang. Ya Allah Tuhanku, saya doa. Lepas tu dia suka juga yang doa kawan. Ingat tak ada apa nama tangkap gambar, lepas tu ada senarai. Depan Kaabah, senarai nama, gambar. Okey. Dalam apa nama hadis disebutkan antara doa yang tidak dihijab dengan antara dia dengan Allah SWT, doa seorang rakan kepada seorang rakannya yang lain ataupun saudara Islam yang lain dalam keadaan saudara Islamnya itu tak mengetahui. Kalau dah hambubuh, orang tu tahulah cerita dia. Maka kita sebenarnya langgak mana benda ni. Apatah lagi kalau kita buat produk pula. Ya Allah, apa pasal? Kalau ni tak ada ni apa-apa, ya ke? Apa pasal kat depan rumah hang tak bubuh gambar hang tu? Apa saya depan apa nama tu kan, apa saya nak kena pergi Kaabah baru mesti ada something, jangan duk mohong lah, mesti ada something, tujuan untuk melarikan. Saya kira Abu Jahal, Abu Lahab pun tak buat gitu. Ya, sebab dulu kalau kita baca buku, ada satu buku yang ditulis penghormatan, dia panggil Tashrif Ahlul Jahiliyah, penghormatan yang diberikan oleh Arab Jahiliyah kepada Kaabah sebelum Islam. Kalau kita tengok zaman-zaman Qusay bin Kilab, antara tok-tok moyang-moyang Nabi SAW yang diberi jawatan sebagai gubernur Mekah ataupun pemimpin besar Mekah pada ketika itu, membuat ketetapan tidak ada bangunan yang boleh dibina, rumah boleh dibina lebih tinggi daripada Kaabah. Sebab apa? Nak menghormati Kaabah tu. Dan tidak ada benda-benda haram yang boleh dibawa masuk ke dalam Kaabah. Maknanya jaga sampai berniaga pun dia pun tak berniaga. Yalah, tak adalah kawasan dulu orang tawaf berniaga kat sini. Tak adalah betul-betul pergi depan kat tak. Orang menghormati. Jadi dalam hal ni kita kena jaga sikitlah. Tak sampaikan ke produk pun nak tunjuk depan Kaabah ni. Ni bagi saya sesuatu yang saya tidak, pandangan peribadi saya tak selesa. Dan siapa-siapa buat pun, tak kira lah siapa pun dia,
ustaz ke siapa ke, dia sepatutnya lebih wajar untuk mengajar masyarakat bahawasanya Kaabah, Madinah ni lalu kot makam Nabi, bubuh produk sekali depan makam Nabi. Sedangkan kita bila berhadapan dengan Nabi SAW, ya Allah, berhadapan, kalau orang tu rasa dia duduk depan Nabi, sanggup ke dia buat sesuatu selain daripada dia nak melihat manusia yang paling istimewa? Kita berada dalam bulan Rabiul Awal, kita hubungan kita dengan Rasulullah macam mana? Nampak tak hormat kita? Apakah kita nak letakkan, ya Allah, saya tak sanggup lah. Orang kalau dapat jumpa Nabi pun orang tunduk malu. Ini kita boleh tunjuk produk pula depan masjid Nabi, lepas tu ngam-ngam pula bagi cantik yang kubah hijau. Subhanallah, kita ni banyak mencalar perkara-perkara yang sepatutnya kita hormat dan juga kita jaga. Wallahu a'lam. Itu dia kan, yang mana kita pada hari ini kerana inginkan sesuatu habuan di atas dunia ataupun sesuatu kemasyhuran di atas dunia, sanggup melakukan satu-satu perkara yang melanggar daripada sepatutnya dilakukan oleh seorang Islam dan juga adab-adab yang ada pada seseorang, khususnya untuk bersuah foto, mengambil gambar dan juga sebagai kenang-kenangan. Tak salah kenang-kenangan, cumanya pastikan diambil dengan cara beradab dan ikut tertib yang sebenar. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Apakah swafoto dengan mempamerkan kebaikan, kemewahan, kebahagiaan kita itu suatu kesalahan yang ditegah syarak, walhal kita diajar supaya bersangka baik? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Silakan Ustaz. Baik, dalam ayat Allah Ta'ala sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Gambarkanlah. Baik, gambarkan, ceritakan, bagi tahu kat orang ni bukan dengan maksud setiap benda kena cerita kat orang. Ya. Maksudnya kita menceritakan tu kalau orang tanya kepada kita, ataupun dalam keadaan alhamdulillah, saya syukur apa yang Allah Ta'ala bagi kepada saya. Maknanya dengan cara kita merendahkan diri kita dan mengagungkan Allah Ta'ala atas nikmat tu. Yeah. Ataupun orang nampak kita nikmat, oh Masya Allah, kita cantik, besar. Alhamdulillah, Allah Ta'ala yang bagi. Kalau tak ada saya pun tak ada apa. Maknanya cara begitu. Ataupun dengan cara kita menggunakan contoh perhiasan yang terbaik untuk pergi masjid. Memang ada arahan pun, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan terbaik. Kita pergi, orang kata, wih cantik baju, kemas nampak mentereka baik punya, tajam kan, kemas nampak. Yalah, Tuhan suruh kita ambil perhiasan yang terbaik pergi masjid. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki, saya boleh pakai. Jadi benda-benda tu okey untuk kita nak ceritakan, tetapi kita nak pamerkan, tunjuk kemewahan. Ni tengok rumah saya ni, kalau orang tak ada 1 juta memang tak dapat lah. Itu menunjukkan kepada kebongkakan, keangkuhan. Sebenarnya dia bukan nak tunjuk nikmat, dia sebenarnya nak menunjukkan bahawasanya dia itu takabur, sudah ada sifat takabur dekat situ. Lain-lain lah kebahagiaan. Suami isteri saya tak selesa lah. Saya pernah berbincang lah dengan tok-tok guru kita. Dia pun pernah cakap, enta cuba baca sejarah-sejarah para ulama'. Ada tak sejarah para ulama' ni disebut tentang isteri? Jarang. Ada, tapi jarang. Itu menunjukkan mereka jaga privasi keluarga dia. Tapi hari ni, Allah, semua orang nak peluk isteri pun tangkap gambar, nak ini pun tangkap gambar, ini pun tunjuk kat orang. Tak perlu perkara tu. Itu rutin 7 hari awal perkahwinan. Ya, rutin saja. Baik Ustaz. Allahu Akbar. Banyak sebenarnya benda-benda yang sentak Ustaz bagi pada kita dalam keadaan bicara yang santai. Dan sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Terlepas info ataupun siaran dari awal, catch up semula di aplikasi tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Subhanallah, kembali untuk sama-sama kita merungkai persoalan-persoalan dari penonton. Sebelum apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang tetap setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan Tanyalah Ustaz pada hari ini dan mencatat segala nota yang diberikan. Dan kalau boleh, jangan disia-siakan nota tersebut, sebar-sebarkan kepada sahabat anda. Dan kalau pun nak upload di media sosial khususnya Facebook, jangan lupa tag kita di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa hashtag biar tahu, jangan keliru. Baik. Sedang menonton, kembali pada perbincangan adab bersuah foto. Memang kita melebarkan sayap perbincangan kita. Kita nak sentuh pada setiap penjuru daripada apa yang boleh kita sentuh, tetapi tidak lari daripada menara kawalan yang awal pada perbincangan kita, iaitu adab bersuah foto. Soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita, Izara. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana adab bersuah foto ketika berada di luar negara? Ada yang ada patung-patung berhala dan tempat-tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya di Kota Al-Ula, Laut Merah dan sebagainya. Apakah boleh kita bersuah foto di tempat sedemikian dengan wajah yang ceria sebagai contohnya, atau sekadar bersuah foto untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Izara untuk soalan ini. Patung berhala ataupun tempat-tempat yang dilaknat. Silakan Ustaz. Tadi tu laut merah, rasanya laut mati kot. Laut merah okey. Banyak ikan pun, boleh tekan ikan kat situ, tak ada masalah. Okey, baik. Saya pun kadang-kadang keliru. Laut merah dengan laut mati. Laut merah dengan laut mati. Tak apa, no problem. Baik, pertama sekali, patung berhala kita tahu benda tu adalah benda yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Okey, dengan mengambil gambar contohnya untuk, macam saya sebut tadilah, kalau dia bersifat dokumentari, bersifat apa semua, kalau nak bersifat kenangan sekalipun, bagi saya satu atau dua cukuplah. Dan bukanlah sebagai apa tempat, macam contohlah benda tu, gambar tu biarlah belakang tu gereja misalnya, gereja besar. Saya baru-baru ni pergi ke Balkan, melawat ke sebuah negara di Vienna, Austria, capital city dia Vienna. Masuk dalam betul-betul tu, semua bangunan dia semua church, bangunan dia semua gereja, kan? Kita tengah gambar lah, memanglah untuk kenangan, untuk tunjuk apa gambar tu sebagainya. Tetapi apakah itu apa tujuannya? Okey, kalau tujuannya hanya sekadar untuk merakamkan kenangan, okey. Tetapi kalau kita ada benda lain, contohnya kita nampak macam tadilah, wajah yang ceria sebagainya, mungkin benda tu kita kawal sikit, tak nampaklah sangat macam beria. Ini belakang berhala 5 tangan kita pun seronok gitu kan. Jadi nampaklah macam kita seolah-olah macam redha dengan benda belakang meraihkan. So keadaan tu kita, okey, contohnya nak ambil gambar kat mana? Kat sini suami isteri, contohnya ada orang tolong ambil kan, ataupun kita suami isteri tangkap gambar selfie kan, belakang ni, itu tempat bersejarah misalnya. Okey, ni gereja sekian-sekian bersejarah. Tak apalah, kita nak tunjukkan benda tu. Yang kedua, kalau tempat itu tempat-tempat sebegitu, gereja, ada berhala sebagainya, ataupun dalam tu dalam kita masuk dalam gereja, gambar Jesus ke apa, itu semua kena ada contohnya macam contoh kita pergi tu lawatan belajar, lawatan perbincangan agama. Memanglah akan ada, yalah kalau dah duduk dalam gereja gambar macam tu lah kan. Jadi tak apalah, dengan kita tahu maknanya okey, ni lawatan daripada universiti ke, daripada kita ke, atau secara peribadi pun saya pergi melawat dan melihat gereja untuk tahu apa yang dia perbuat dalam tu. Itu tak ada masalah. Sinagog, saya pun pernah nak masuk, walaupun ada dalam larangan-larangan yang terdapat dalam ni, jangan masuk ke rumah ibadat kalau kita risau akan terganggu agama kita dan seumpamanya. Memang ada larangan itu, tetapi dalam suasana hari ni, kita yakin dengan iman kita dan sebagainya, kita masuk tujuannya hanya untuk kita nak melihat dan juga nak memerhatikan. Itu adalah sebahagian daripada kesan sejarah. Tengok sejarah dunia, orang mai ziarah masjid kita pergi, kita tengok hanya semata-mata untuk mengambil iktibar daripada sejarah. Itu okey. Tapi kalau tempat azab, ini beza sikit. Jangan sama semua tempat. Kalau tempat azab, janganlah piknik pula kat situ.
Ini tempat azab. Nabi sebut, ini perkara yang berlaku selepas daripada Nabi SAW balik daripada Arafah nak menuju ke Mina. Di tengah-tengah tu ada satu kawasan namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni, waktu Nabi berjalan tu, tiba-tiba Nabi berlari. Maka sahabat yang belakang Nabi ikut berlari. Sahabat belakang, sampailah dikatakan 122-144 ribu sahabat, semua berlari ketika tu. Di tempat itu berlari. Lepas tu Nabi berjalan balik. Sahabat tak tanya apa, sampailah duduk lepak-lepak di Mina tu, barulah sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat tuan berlari." Pasal apa? Nabi kata, di situ adalah Wadi Muhassir, tempat di mana Allah azab tentera bergajah. Jadi Nabi kata, bila lalu kat tempat macam tu, kita kena bersegera. Kita tak boleh duduk lama-lama. Ini kat laut mati hang siap berenang lagi. Contoh baik untuk kulit dia tu. Baik, yalah betul lah. Adalah elemen baik untuk kulit orang ramai lah. Mana yang jadi tak apalah yang baik untuk kulit tu hampir beli sudahlah. Tak payahlah hang berenang pula situ. Saya pernah pergi, saya jujur ini pengalaman diri saya sendiri. Pernah pergi menziarahi kawasan itu, Laut Mati tu. Yang apa dia panggil Laut Mati, Ustaz? Dia tengah-tengah. Dia tak mengalir, dia tak ada alih air. Dia begitulah kat situ. Dan dan dia sempadan ni antara Palestin, Syam, Jordan sebagainya, maknanya lingkungan tu lah. Jadi bila pergi tu, saya pun okey lah, tapi pemandu pelancong tu kata, okey, kita akan makan tengah hari di sini. Makan tengah hari? Saya pegang dia, saya kata, ni tempat azab ni. Kita boleh makan tengah hari lah sini. Awak pilih tang ni. Kata ni suasana laut tepi. Allah kata, janganlah buat begitu. Dia kata, tak apalah. Memang saya saya pun dah pesan apa semua kan. Tak apa. Saya kata jemaah mana nak pergi, saya tak mau. Saya lepas diri, saya naik atas bas, saya tunggu di bas. Abang ni betul pilot merah. Betul pilot merah ni noh. Tapi cerita dia maksudnya di tempat-tempat azab bukanlah tempat untuk kita berlama-lama. Saya pernah pergi ke Madain Saleh, tempat Allah Taala azab kaum Nabi Saleh dan sebagainya. Pergi tengok, kita tangkap gambar, tapi dengan suasana yang memang kita tahulah bukanlah dengan keadaan yang kita ni tunjuk rumah-rumah, tunjuk bilik-bilik yang dibina daripada dipahat gunung-gunung. Sebab apa? Kita tahu ini semua ada dalam Quran. Ini kita tahu, okey, ini semua cerita dia, kita ambil ibrah, ambil pengajaran, bukan untuk lama-lama. Dan bagusnya waktu ketika itu kami punya pemandu pelancong pun dia berkata, ini tempat yang ni kita tak payah lama-lama, kita adjust selalu saja. Ini maksudnya dia pun faham hukum, jadi alhamdulillah tak ada masalah. Maka tempat azab dan juga tempat-tempat yang tidak sepatutnya untuk kita kunjungi, maka bersegeralah beredar. Dan kalau boleh janganlah untuk mengambil foto dan sebagainya, tapi kalau sebagai kenang-kenangan macam kata Ustaz sebutkan tadi, itu cuma bukanlah secara apa kita panggil eksesif, berlebih-lebihan. Betul. Dan kalau orang tanya saya, boleh tak piknik itu saya memang tidak galakkan. Piknik maksudnya nak bersenang-senang, nak duduk lah kat situ, duduk lama di situ. Duduk lama-lama. Betul. Kenang-kenangan boleh, tetapi jangan meraihkan dengan muka yang ceria dan seolah-olah kita ni seronok dengan keadaan tersebut. Maka itu berhati-hati. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz, ketika kita menghadiri ataupun memenuhi undangan majlis walimah, pastinya juga ada keterujaan untuk bersuah foto bersama dengan kedua pengantin ataupun mempelai. Bagaimanakah adab-adab yang perlu diambil perhatian agar niat kita juga lurus dan tulus ketika menjadi tetamu? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Laila di La Rosa untuk soalan ini. Ini dengan pengantin, Ustaz, bagaimana? Baik. Dengan pengantin pun sama keadaannya. Pertama sekali, jika diizinkan oleh pihak keluarga ataupun diizinkan oleh pengantin. Maksudnya memang adalah event ambil gambar tu. So okeylah, kita pun bolehlah ambil gambar dengan pengantin dan sebagainya. Dan kita tidak melakukan sesuatu. Kadang-kadang kawan-kawan seronok-seronok kan. Dalam suasana yang terkawal, okey. Ini kawan ada. Dia kawan lelaki. Ni pengantin lelaki, ni pengantin perempuan. Tapi yang duduk sebelah pengantin perempuan kawan-kawan lelaki, yang duduk sebelah pengantin lelaki kawan-kawan perempuan. Ini tak kena tu. Okay, jadi kena jaga juga. Apa-apa pun perkara ni kena jaga. Yang pertama. Yang kedua, kalau benda tu mungkin mengaibkan pasangan. Ini bukan takat pengantin saja. Tang-tang lain pun. Contohnya kita ambil selfie. Ambil selfie tu pula dengan contohnya siapa-siapa lah.
orang yang tu mungkin orang kenal dan sebagainya. Mungkin dari sudut cara kita ambil tu pula, dengan nampak mungkin yalah setengah orang perut buncit, nampak. Bila kita post, orang akan nampak apa dulu? Yang buruk tu. Yang buruk tu lah. So yang tu kita kena kawal lah sikit. Kalau kita terambil, crop lah. Crop lah. Nampak gambar muka sudah. Ataupun letak emoji buah apple ke? Letaklah apa-apa pun. Letaklah apa-apa pun yang menunjukkan kita tutup aib dia. Ya, betul. Kan? Ataupun letak Wednesday ke, kalau hari Jumaat, hari Rabu, Selasa, Tuesday. Gambar jam. Gambar jam. Ikutlah kan. Tapi maksudnya kita menjaga kaiban orang. Itu jangan kita buat tak tentu arah, supaya kita dapat jaga keharmonian antara kita. Kalau tadi adalah tetamu yang datang menghadiri majlis yang meraihkan dua pengantin tadi. Betul. Tapi adab dua pengantin ni selepas perkahwinan ketika mana mereka bersuah foto macam mana pula Ustaz? Tapi yang tu kita akan bawa selepas ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Terima kasih sudah menonton, bersedia untuk menerima input-input seterusnya bersama Tanyalah Ustaz, adab bersuah foto bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Husni Abdul Rahman. Baik. Kalau tadi kita sebut tentang tetamu yang datang ke majlis perkahwinan. Bersuah foto ada adabnya, jaga aib dan jangan sampai keterlaluan. Tapi kalau pengantin pula, dia punya adab bersuah foto selepas daripada sah sahaja, bagaimana pula adabnya? Baik. Jadi Ustaz ada sentuh saja sikit, tapi yang ni kita nak bawa lebih dalam lagi. Kerana hari ni kita tengok makin lama makin merunsingkan ya. Okey, rutin 7 hari, rutin 3 hari. Dia kena rutin 7 tahun dengan 17 tahun. Selepas 7 tahun bagaimana rutinnya? Rupa dia serupa ke tak? Lain ke macam mana? Kan? Jadi perkara ni kena awasi pengantin-pengantin terutamanya. Kadang-kadang adegan, walaupun dengan sekadar adegan cium dahi ataupun cium pipi, tapi perkara tu ya betul dia isteri kita, tapi benda tu tak perlulah dipertontonkan. Tak perlu. Saya ingat waktu saya ke Qatar, dia memang letak syarat tidak boleh berciuman di khalayak ramai dengan keadaan yang boleh nampak macam menggairahkan. Walaupun suami isteri. Walaupun suami isteri. Maknanya kalau suami isteri pun cium dalam keadaan yang nampak menggairahkan pun tak boleh. Kalau setakat salam, cium tangan gitu tak apa, okey. Tapi dalam sudut itu ada ketertibannya di khalayak dan sebagainya. Benda yang tak patut ditontonkan jangan ditontonkan. Dan tak perlulah nak ditunjukkan, okey sekarang kita tengah buat apa, kita tengah unboxing apa semua. Yalah, untuk pengalaman diri sendiri, untuk kalau dulu kan saya ingat dulu orang tangkap gambar perkahwinan untuk apa? Untuk tengok sama-sama keluarga je. Ya betul. Kan? Dalam album je. Dalam album saja. Bukannya untuk war-warkan ataupun disebarkan kepada orang ramai. Tak perlu pun. Apa nama tu, lepas kahwin, hari ni hari pertama memasak untuk suami, Allahu Akbar. Tak payahlah hari pertama basuh apa nama tu baju singlet suami. Semua nak cerita, tak payahlah. Ini semua kerukunan rumah tangga ni. Saya bab rumah tangga, benda-benda tu awal-awal begitu. Takut-takut dia akan ceritakan hal dalaman rumah tangga. Nabi SAW pernah bagi amaran, inna min asyarrin nas, sesungguhnya manusia paling buruk sekali adalah di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mendatangi isterinya dan kemudian seorang isteri mendatangi suaminya dan bersama dengan tanggungjawab suami isteri lalu diceritakan pula kat orang. Kan? Apatah lagi yang ada iklan-iklan, suami saya ni dulu tak kuat, awak nak cerita macam tu pula depan orang. Ini semua benda yang melanggar tata cara, norma hadis dan sebagainya. Ini semua benda merapu hanya semata-mata nak mendatangkan keuntungan. Ini adalah benda yang dibuat secara salah dan melanggar etika syarak. Diikut budaya mana? Tak tahu. Kita pun jadi tertanya-tanya. Hanya kerana nakkan satu testimoni yang sangat menarik untuk ditonton lebih daripada ribuan manusia ataupun ratusan ribu ataupun jutaan manusia, sanggup mengeluarkan satu-satu ayat
Dia tak buat pun benda tu, tapi dia menceritakan seolah-olah dia yang melakukan. Cerita jadi orang pun ataupun pandang sebagainya satu. kan. Siapa yang dilambatkan rezeki oleh Allah SWT, jangan menuntut rezeki itu dengan jalan yang haram, kata Nabi SAW. Tak boleh lah. Bukan semata-mata kerana nak dapatkan sale yang banyak, buat apa saja. Itu tak boleh. Baik, terima kasih Ustaz. Dan soalan seterusnya mari kita ambil di Facebook dari sahabat kita Pak Suli Romli untuk soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, apakah pendapat Ustaz tentang mereka yang gemar mengedit gambar swafoto dengan selebriti ataupun pendakwah kesayangan seolah-olah mereka bergambar bersama walaupun tidak pernah bersua muka. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita edit crop letak sebelah-sebelah seolah-olah pernah berjumpa bersama. Sebagai hiburan, kalau kita buat benda tu, contoh dalam ramai-ramai kita mungkin tak hadir ketika itu, kemudian ada orang kata tak apa, saya boleh edit letak, kan? Contohnya macam ada gambar family, nak edit letak gambar orang lain yang mungkin tak hadir sama, itu dalam lingkungan yang okey lagi lah. Tapi kalau dalam contohnya ustaz ke, selebriti ke, siapa ke, ada kebarangkali yang timbul fitnah ke tidak? Itu kita kena fikir. Mungkin kalau mungkin kita ni ke terlibat dengan sesuatu, orang akan kaitkan, oh ni kawan dia. Nampak tak? Okay, jadi kalau ada probability fitnah, maka itu dijauhkan. Lagi satu, tak pernah jumpa, tak payahlah. Sebab apa? Sebab edit ni benda yang bukan betul pun. Kita tahu dia adalah merupakan satu saya tak nak kata penipuan. Dia tipulah. Boleh kata tipulah. Sebab apa? Sebab dia tak pernah jumpa pun kawan tu. Sebab subutul liqa, kalau dalam ilmu hadis, subutul liqa, bukti perjumpaan dengan perawi adalah benda yang sangat mahal. Okey? Benda yang sangat mahal. Maksudnya kalau dia habaq, dia kata saya jumpa dengan perawi ni, betul ke hang jumpa? Kau rasa hang tak jumpa? Nampak? Dulu-dulu bila orang mengaji, kalau orang mengaji ilmu hadis dari sudut periwayatan sebagainya, sanad, orang boleh test walaupun tak ada gambar zaman tu, lagi dahsyat. Walaupun tak ada gambar, boleh tahu dia ni jumpa ke tidak dengan perawi tu. Dia ni ambil hadis pelangkau ke, jumpa betul-betul. Jadi itu sebenarnya kalau kita perhatikan, dia sebenarnya nampak macam simple, tapi sebenarnya dia boleh memberi kesan yang besar. Edit letak sebelah. Macam contoh, saya ada gambar seorang-seorang berdiri, saya ambil gambar ustaz, saya crop letak sebelah. Lepas tu tulis, saya pernah bersiaran bersama Ustaz Husni. Tapi tak pernah bersiaran pun. Tak pernah bersiaran pun. Tu menipu lah tu. Ada elemen penipuan kan. Jadi bertimbul fitnah satu, penipuan satu, dan juga mungkin merosakkan ustaz punya kredibiliti pun satu hal. Tak kira lah, sama-sama je. Dua-dua orang pun boleh rosak. Dua-dua boleh rosak. Baik. Soalan seterusnya, itu jawapan untuk soalan tadi. Dan soalan seterusnya dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan. Yang pertama, Ustaz, mohon nasihat Ustaz kepada mereka yang gemar melakukan tuna foto ataupun foto boom. Apa tu Ustaz? Okey, fotobombing. Di dalam swafoto, orang yang mereka kenali maupun mereka yang tidak kenali, dengan tiket sekadar bergurau. Yang kedua Ustaz, mohon betulkan tanggapan. Bersuah foto bertiga tidak akan menyebabkan salah seorang daripada mereka meninggal dunia tidak lama lagi. Mohon berkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak untuk soalan ini. Apa tu fotobom Ustaz? Fotobom ni maksudnya ada orang, contohnya saya dengan Dain nak tekan gambar, tiba-tiba ada orang belakang mai. Ni interframe. Ya, fotobom dia panggil saya. Fotobom, dia panggil fotobom. Nampak sangat saya ni jarang. Benda ni kalau dalam suasana gurauan okey. Tapi ada ketikanya waktu tu memang dia contoh kan. Dia ni nak ambil gambar dengan seorang yang dihormati, ulama ke siapa ke. Tiba kita main fotobom. Itu kita sebenarnya mengacau privasi kedua-duanya. Dah lah masuk macam tu pula. Lepas tu dah buat dengan gaya dan sebagainya. Dan dia akan menyusahkan. Kalau kawan tu kata Allah, tak bestlah kita nak ambil. Dia akan mendatangkan perasaan tidak puas hati kepada orang lain. Sedangkan orang mukmin ni menghormati dan menjaga maruah orang mukmin yang lain. Jadi kalau buat benda tu dengan perkara yang boleh merosakkan dia, maka itu dianggap sebagai satu perkara yang kita dosa sama-sama manusia lah. Penganiayaan mungkin? Mungkin lah.
Bagi kita nak anaya dia nak tangkap gambar elok. Kita duk pergi buat macam tu. Itu adalah satu yang merosakkan. Maknanya merosakkan apa-apa yang baik di kalangan di tangan orang Muslim yang lain, itu maknanya merosakkan lah. Saya tahu Ustaz, salah satu sebab kenapa dia marah apabila dia nak ambil gambar berdua, tiba-tiba ada seorang masuk tanpa sebab. Sebab dia nombor 2 tu Ustaz. Takut Sebab salah dia nombor seorang. 2. Takut yang tengah-tengah. Ada yang kata yang tengah tu mati dulu. Ini semua adalah bentuk-bentuk khurafat, superstitious yang tidak wajar dipercayai. Tapi kalau orang dah percaya sangat, mungkin benda tu berlaku. Mungkin disebabkan oleh kepercayaan itu. Tapi ala kullin tak ada kena-mengena. Tangkap 3 orang, tangkap ni tengah, yang tengah mati dulu. Lepas tu kalau dah ada 3 orang saja, lepas tu yang tengah tak mau jadi tengah. Ini nak buat macam mana? Kan? Semua duk bertindan kat atas. Semua duk bertindan. Tak, itu isunya perkara-perkara khurafat, mengarut, tahyul sebagainya ni tidak wajar untuk kita pegang lah. Tapi ada satu lagi benda Ustaz yang dulu-dulu punya juga pegangan. Dia kata jangan tangkap gambar haiwan peliharaan kerana dia cepat mati. Dia kata jangan ambil gambar kucing, nanti kucing ni mati. Tu pun saya pun tak tahulah, tak ada pula larangan ke, tak ada pula arahan ke, tak ada pula apa ke, gambar kucing nanti kucing cepat mati. Mati hidup ni memang satu cycle yang Allah Taala telah tentukan. Awal cepat tu semua berada di tangan Allah SWT, bukan tangan kita. Dan kalau dulu budak-budak suka jangan asah pensel depan dengan belakang. Ada tak? Ada. Sebab kalau asal pensel belakang, mak mati cepat. Apa kena mengena? Tak ada kena mengena. Kalaulah kerana gambar kucing boleh meninggal dunia, kalaulah kerana gambar orang di tengah boleh cepat mati, maka dunia ni akan kosong daripada manusia. Baik Ustaz, mungkin ada kesimpulan ringkas untuk perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan adab bersuah foto. Jangan tersalah ambil dan jangan tersalah post, anda akan menerima akibatnya di hari kiamat. Silakan Ustaz. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Satu kaedah yang harus kita pegang. Sesungguhnya perkara yang sampai kepada pengetahuan manusia daripada kalimah-kalimah yang dituturkan oleh para nabi yang terawal. Maksudnya ini nabi-nabi dulu ni, seolah-olah ini semua adalah perkara yang disepakati oleh para nabi yang terawal. Kata Nabi SAW, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu rasa tak malu, kamu buatlah apa yang kamu rasa kamu nak buat. Jadi ini adalah satu pesanan yang sangat hebat daripada Nabi, min jawami'il kalimi lir Rasul SAW, daripada pesanan ringkas tetapi mengandungi intipati yang sangat padat. Kita letakkan malu kita itu sebagai satu pegangan kita, sebagai satu perisai untuk kita kawal apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita dan sinergikan antara akal dan syariat. InsyaAllah Ustaz, dengan doa ringkas. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma warzuqna rizqan halalan tayyiba. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah panduan kehidupan kepada kami ya Allah. Berikanlah panduan kepada setiap kerja dan tingkah laku kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sebarang perkara yang boleh memudaratkan. Jauhkanlah kami daripada sebarang perkara yang boleh mendatangkan malu dan perkara yang boleh memberikan impak yang buruk kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada melakukan perkara yang sia-sia, kerana melakukan perkara yang sia-sia itu tidak memberikan manfaat untuk dunia maupun akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton untuk setia bersama dengan kita daripada awal sehingga ke penghujung. Terima kasih diucapkan kepada bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Usni Abdul Rahman untuk kupasan dan perbincangan. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita tangguhkan majlis ilmu kita. Berjumpa lagi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.